Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam PDPR bagi mata pelajaran sejarah tahun 4. Kali ini kita masuk dalam tajuk baru iaitu unit 10 berkaitan tajuk Tun Perak Bendahara Terbilang. Siapakah Tun Perak ini? Okey, kita kembali kepada pelajaran-pelajaran yang lepas. Bahawa murid telah tahu ataupun telah faham berkaitan zaman Kesultanan Melayu Melaka yang telah diperlopori oleh beberapa tokoh-tokoh terbilang yang terdiri daripada sultan dan pembesar yang kita ketahui. Pembesar-pembesar pada zaman tersebut ialah terdiri daripada bendahara dan juga laksamana. Dan sebelum ini juga, murid-murid telah belajar berkaitan pengasas Kesultanan Melayu Melaka yang dimulakan oleh Parameswara. Dan lanjutan daripada kegemilangan Empayar Melaka yang dipelopori ataupun yang diasaskan oleh Parameswara, wujudlah tokoh-tokoh terbilang yang telah menjadikan Melaka sebagai empayar ataupun kerajaan Melayu awal yang termasyhur dan terhebat pada zaman itu, yang antaranya telah dibantu oleh kepandaian ataupun kebijaksanaan Tun Perak sebagai bendahara pada waktu itu. Okey, sebelum kita meneruskan pembelajaran, murid-murid perlu mengetahui apakah objektif pembelajaran kali ini yang murid akan capai. Melalui standard pembelajaran 5.3.1, murid dapat menceritakan riwayat hidup Tun Perak, dan standard pembelajaran 5.3.2, murid-murid dapat membuat analisis peranan Tun Perak sebagai bendahara Melaka. Okey, seperti yang kita ketahui, Tun Perak adalah antara tokoh terbilang di zaman Kesultanan Melayu Melaka. Mari kita ketahui riwayat hidup Tun Perak sebagai bendahara terbilang negeri Melaka. Bendahara Seri Paduka Raja Tun Perak bin Tun Pepatih Sedang. Itulah nama penuh yang diberi kepada Tun Perak. Dan kalau ikut sejarahnya, dia telah meninggal pada tahun 1498 berabad-abad yang lalu, dan ia adalah bendahara Melaka yang kelima dan adalah bendahara yang termasyhur antara semua bendahara Melaka. Antara adik-beradiknya yang terkenal ialah Tun Kudu dan Tun Pepatih Putih, dan beliau menggantikan Seri Nara Diraja Tun Ali sebagai bendahara Melaka. Okey. Seterusnya, cikgu ingin menerangkan di sini bahawa pangkat yang diberi pada Tun Perak ini digelar juga sebagai bendahara Paduka Raja. Dan dalam Kesultanan Melayu Melaka ini, kedudukan ataupun pangkat gelaran ini adalah tanding dengan pangkat yang kita beri pada masa kini oleh Sultan kita yang di-Pertuan Agong waktu kini kepada Perdana Menteri sekarang. Jadi Tun Perak bersama-sama Arya Gajah Mada daripada Majapahit dan Raja Kenayan daripada Pasai telah dianggap sebagai antara 3 orang tokoh ataupun pentadbir yang teragung pada zaman Melayu pada abad ke-15 yang lalu. Dan Tun Perak ni sebenarnya adalah anak bendahara Seri Wak Raja, dan beliau telah menjadi penghulu kelang pada tahun 1445 ketika berlangsungnya permusuhan antara kerajaan Siam dan Melaka. Dan di sini nama penuh ayah kepada Tun Perak ialah Bendahara Seri Wak Raja Tun Pepatih Sedang. Itu nama bapa dia lah, ayah kepada Tun Perak. Dan inilah maksudnya sebelum dia menjadi bendahara, dia telah dilantik sebagai penghulu kelang pada 1445. Pada waktu itu seperti yang tertera di sini, kalau murid dapat lihat nota yang cikgu berikan ini,
telah berlangsungnya ataupun telah berlakunya permusuhan antara kerajaan Siam dan Melaka. Seperti yang kita ketahui pada zaman Parameswara lagi, ya, apabila dia tiba di Temasek, ya, sebelum sampai ke Muar dan akhirnya ke Melaka, berlaku permusuhan ataupun pertelingkahan antara Parameswara dengan Temagi, iaitu Temagi ini wakil daripada kerajaan negara Siam. Jadi permusuhan itu berlanjutan sehinggalah pada tahun Tun Perak ini menjadi bendahara di Melaka. Maka ketika itu Tun Perak telah diperintahkan untuk datang ke Melaka, ya, sebelum dia menjadi bendahara. Semasa dia menjadi penghulu kelang, dia telah diperintahkan oleh Sultan untuk hadir, untuk datang ke Melaka bersama orang-orang kelang yang lain. Dan Tun Perak juga bukan saja bersama orang-orang yang gagah perkasa, iaitu kaum lelaki. Dia juga membawa golongan perempuan pada waktu itu. Tindakan Tun Perak itu sebenarnya telah menimbulkan persoalan kepada Sultan Muzaffar Shah, iaitu Sultan Melaka pada waktu itu, kerana golongan perempuan ini juga dikehendaki berperang. Jadi Tun Perak telah memberi alasan bahawa kedatangan perempuan adalah supaya lelaki akan berperang lebih bersungguh-sungguh untuk melindungi anak dan isteri mereka. Jadi ini adalah satu kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh Tun Perak pada waktu itu. Dan setelah menewaskan percubaan Siam untuk menakluk Melaka pada tahun 1446, beliau telah dilantik oleh baginda Sultan Muzaffar Shah sebagai bentara sebelum dia dilantik menjadi bendahara Melaka. Okey, itu adalah sedikit latar belakang Tun Perak. Jadi di sini cikgu ingin tunjukkan siapakah Sultan Melaka yang pernah berimat bersama Tun Perak. Antaranya ialah yang pertama Sultan Muzaffar Shah, dan diteruskan pada zaman Sultan Mansur Shah, dan yang ketiga Sultan Alauddin Riayat Shah, dan yang terakhir adalah Sultan Mahmud Shah. Jadi ini adalah 4 sultan yang bersama-sama Tun Perak yang berjaya menjadikan Melaka sebuah empire yang terkuat pada zaman-zaman tersebut. Okey, seterusnya di sini kita membuat analisis peranan Tun Perak sebagai bendahara Melaka. Apakah peranan-peranan yang telah dimainkan oleh Tun Perak sebagai bendahara Melaka? Okey, yang pertama, Tun Perak juga yang digelar sebagai ketua pembesar di kalangan pembesar-pembesar negeri Melaka, iaitu jawatan-jawatan lainlah seperti Laksamana dan bentara dan lain-lain. Antara tugas-tugas pembesar ialah dia menjalankan tugas Sultan apabila Sultan berada dalam keadaan gering. Gering ini perkataan istana. Kini kalau kita sebut adalah sakitlah, atau keluar negara. Okay. Beliau juga menjalankan tugas pentadbiran mengikut arahan Sultan Melaka, dan dia juga memastikan undang-undang di Melaka dipatuhi. Kalau kita ingat pada zaman Parameswara dulu, Melaka ini sebenarnya satu negara ataupun satu kerajaan yang hebat kerana berjaya mewujudkan satu undang-undang untuk menjadikan Melaka sebuah kerajaan yang berperaturan dan makmur. Jadi undang-undang ini telah disambut baik oleh sultan-sultan selepas itu, dan perkara ini juga diuruskan oleh Tun Perak sebagai bendahara Melaka. Okey, seterusnya selain daripada ketua pembesar, beliau juga adalah penasihat sultan. Okey, untuk menasihati sultan ni ada beberapa perkara yang boleh dinasihati. Antaranya ialah menasihati sultan dalam hal ehwal pemerintahan, dan yang kedua yang paling penting juga beliau menasihati Sultan Melaka supaya menjalankan pemerintahan mengikut ajaran agama Islam. Seterusnya peranan Tun Perak ialah sebagai ketua diplomat. Antara tugas-tugas beliau ialah menguruskan hubungan diplomatik, hubungan kerjasama antara Melaka dengan kerajaan lain. Kalau kita lihat dahulu antara kerajaan yang kuat ialah antaranya kerajaan India dan juga kerajaan China.
Antara tugas-tugas lain, ia juga menyambut kedatangan sultan utusan negara luar seperti daripada negara Pasai dan China, dan beliau juga menghantar rombongan persahabatan ke negara Siam. Sebelum ni kita ketahui bahawa hubungan Melaka dengan Siam tidak berapa baik kerana kisah ataupun sejarah-sejarah sebelumnya. Okey, dan antara peranan yang terakhir ialah yang dimainkan oleh Tun Perak ialah sebagai panglima tentera, mengetuai pasukan tentera Empayar Melaka. Itu antaranya beliau telah meluaskan Empayar Melaka semasa pemerintahan Sultan Mansur Shah, dan dia berjaya juga mengalahkan kerajaan Pahang pada waktu itu yang di bawah takluk jajahan kerajaan Siam. Dan yang ketiga, beliau bersama Laksamana dan pasukan tentera telah membantu menamatkan perang saudara di negara Pasai. Jadi itu adalah 4 peranan utama Tun Perak sebagai Bendahara Melaka, Cikgu ulang. Antaranya sebagai ketua pembesar, sebagai penasihat sultan, sebagai ketua diplomat dan sebagai panglima tentera. Okey, sebelum cikgu mengakhiri pembelajaran kita kali ini, seperti biasa ada tugasan yang murid perlu siapkan bagi memastikan murid memahami apa yang telah dipelajari pada hari ini. Dan tugasan tersebut seperti biasa ada dalam buku Aktiviti Sukses A+ Sejarah KKSR tahun 4 pada muka surat 80. Inilah soalan yang murid perlu jawab. Yang pertama berkaitan rajah, berkaitan rajah, sedikit riwayat berkaitan Tun Perak. Murid lengkapkanlah nama bapa dia dan apa nama adik-beradik, jawatan yang pernah disandang oleh Tun Perak. Dan yang keempat, bendahara pemerintahan Melaka yang pernah berkhidmat bersama Bendahara Tun Perak. Dan yang bahagian B, kena pasti jawatan Tun Perak berdasarkan maklumat yang diberi. Ada 2 maklumat, jawatan apa yang dipegang pada waktu bagi merujuk kepada maklumat yang diberikan itu. Okey, seterusnya di muka surat 81. Di sini murid perlu melengkapkan pernyataan yang diberi di bawah berkaitan peranan Tun Perak. Yang ada 4 peranan itu, jadi murid lengkapkan berdasarkan maklumat yang diberi. Jadi itu saja tugasan yang perlu murid lengkapkan, dan sila muat naik tugasan tersebut atau menghantar tugasan tersebut dalam Google Classroom ataupun melalui Telegram dan WhatsApp di talian yang tertera. Jadi setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga murid terus berada dalam keadaan yang sihat dan terus tekun belajar di rumah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di pembelajaran seterusnya.